sendiri pun mengalami situasi itu di mana mereka tidak bayar gaji saya ataupun duit lokem pada saya. Tular sebuah perkongsian video yang memaparkan seorang lelaki yang juga seorang doktor dikenali sebagai Dr. Shaha yang bekerja di sebuah klinik swasta. Dr. Shaha mendedahkan isu ini sudah setahun lebih berlaku tetapi sampai sekarang masih belum selesai, yang mana bekas majikan lamanya masih belum membayar gaji kepada doktor dan pekerja klinik. Katanya majikan tersebut sengaja melengah-lengahkan bayaran gaji kepada doktor dan pekerja-pekerja di situ. Dia juga mendedahkan majikan itu membuat potongan KWSP tetapi tidak dibayar kepada KWSP, yang mana dalam slip gaji terdapat potongan untuk KWSP. Dr. Shaha meluahkan rasa syukur kerana telah berhenti daripada berkhidmat di klinik terbabit. Tetapi dia juga berasa kecewa kerana sampai sekarang masalah itu belum selesai dan bersimpati dengan nasib doktor dan pekerja-pekerja yang bekerja di klinik terbabit. Selain itu, katanya pekerja-pekerja terbabit telah memboikot untuk tidak mengoperasikan klinik tersebut kerana tidak dibayar gaji. Akhir sekali, dia berharap keadilan akan dapat pada semua pekerja-pekerja dan juga doktor-doktor klinik terbabit dan berharap kes ini dapat diselesaikan. Dia juga menyeru agar menyebarkan video ini supaya kita dapat memberi kemerdekaan dan keadilan kepada semua pekerja-pekerja klinik Siti. Kalau tak reti nak bayar gaji staf dengan doktor, tak payah run klinik dan buka cawangan banyak-banyak. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini saya nak bincang tentang satu isu yang hangat yang tengah berlangsung. Benda ni dah berlangsung daripada setahun lebih dah, daripada tahun lepas lagi benda ni berlangsung, tapi sampai sekarang tak ada cara solusi ataupun ending dia. Klinik Siti. Okey, berapa orang kenal Klinik Siti yang mempunyai 36 cawangan sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Nilai dan juga Negeri Sembilan, dan ada 2 klinik pakar, kononnya pakar puan dan juga pediatrik. So, saya juga pernah kerja di Klinik Siti tahun lepas, di mana mereka memang melambat-lambatkan bayar duit ataupun gaji kepada doktor-doktor yang bekerja di situ. So di mana saya sendiri pun mengalami situasi itu di mana mereka tidak bayar gaji saya ataupun duit lokem pada saya. Ada juga staf-staf dan juga residen-residen yang mengadu yang katanya gaji duit doktor residen selama 2-3 bulan tak bayar, dan bila saya soal siasat dengan staf-staf ataupun nurse-nurse klinik, kebanyakannya gaji tidak dibayar. KWSP, mencarum KWSP potong tapi tak bayar. Dalam slip gaji kononnya potong tapi KWSP tak bayar. So, masa itu tahun lepas, saya masih ingat lagi, tahun lepas saya bekerja di Klinik Siti. So, time tu pun mereka melengah-lengahkan bayaran, tak bayar duit lokem, bila tanya pun senyap dan bagai. Tapi bila saya tanya kepada staff yang in charge pun, staff pun cakap gaji mereka pun tak masuk lagi. So, macam something wrong somewhere. Bila saya soal siasat dan saya kumpulkan semua bukti-bukti dan maklumat-maklumat, akhirnya rahsia terbongkar di mana gaji staff ataupun nurse, gaji residen doktor tak dibayar. Okey, sehingga ke hari ini, lagi sehari 2 hari tinggal raya nak menjelang, tetapi sampai sekarang gajinya tak dibayar. Walaupun telah hantar mesej beberapa kali oleh staff-staff, tapi masih tidak dihindari. Okey, so ini adalah satu perbuatan yang salah dan memang sikap yang sungguh tidak bertanggungjawab. Dan bila masa saya bersuara pada tahun lepas, saya telah di-ban, okey, saya telah boykot, di mana Klinik Siti mana-mana cawangan tidak terima saya untuk kerja di klinik mereka. Saya tak kisah. Saya dah cakap, korang nak ban aku tak ada masalah. Klinik lain banyak yang nak aku kerja kat klinik diorang, sebab mereka tahu tentang diri saya dan bagaimana cara kerja saya. Masih berpuluh-puluhan klinik masih cari saya untuk nak bekerja dengan mereka. So masa tu saya ada di Kuala Lumpur lah, selepas saya resign daripada Hospital Ampang.
So isu ni bila saya kemukakan, saya kumpulkanlah segala bukti, segala informasi daripada staf dan juga doktor residen, dan saya telah membuat laporan, dan laporan itu ada satu akta di mana kita sebagai doktor ataupun staf dalam isu begini kita boleh hire lawyer, di mana tak ada bayaran apa-apa, percuma, boleh bawa kes ni ke mahkamah. So bila saya dah bawa isu ni ke tahap itu pun masih mereka boleh bocor atau daripada segi undang-undang, kononnya dengan title Datuk dan Datin. So ownernya seorang Datuk dan yang isterinya seorang Datin, isterinya yang doktor, yang Datuknya bukan. So sampai sekarang hari ni sampai hari ni isu ni memang tak ada jalan solusi dia, tak ada ending. So ini ada, saya nak sertakan bukti-bukti. Ini anda boleh lihat semua bukti-bukti ini yang di mana majikan tidak bertanggungjawab, majikan tidak respon, dan majikan tidak bayar gaji staf dan juga doktor berbulan-bulan. Ini isu berlangsung daripada tahun lepas. Tak sangka, saya ingat dah settle. Bila saya pindah Johor, ingat dah settle. Tapi sampai sekarang tak. Saya boykot klinik itu dan kebanyakan klinik mereka tak berfungsi 24 jam sebabkan saya membawa isu ini. Video ini saya membela nasib semua staf-staf dan juga doktor-doktor yang menjadi mangsa kejadian, sebab saya adalah salah seorang mangsa kejadian mereka. Alhamdulillah saya dah cabut, tetapi masih lagi ramai yang terperangkap, dan sekarang staf-staf mereka sendiri sedang boykot untuk tak nak mengoperasi atau tak nak beroperasikan klinik. Sebab buat apa nak beroperasi klinik kalau tak dibayar gaji? Buat apa nak kerja free-free? Kita buat kita buat amalan jariah ke? Kita buat charity ke? Setiap pekerjaan haruslah dibayar dengan bayaran yang sewajarnya. Dan satu lagi kesalahan undang-undang, anda potong duit, ambil duit KWSP tapi tak dibayar kepada KWSP. Itu pun satu sikap ataupun satu salah di sisi undang-undang lah. So saya harap keadilan akan dapat pada semua staf-staf dan juga doktor-doktor Klinik City. Saya harap kes ni dapat selesaikan. Tolong share dan viralkan video ini supaya kita dapat memberikan kemerdekaan ataupun keadilan kepada semua staf-staf Klinik City, seluruh Malaysia ataupun seluruh 36 cawangan tersebut. Klinik itu juga agak bermasalah. Setiap kali kalau pesakit pergi mesti tak ada ubat. Stok memang tak pernah ada, ubat tak pernah ada, dan doktor terpaksa, even saya sendiri pun terpaksa kena bagi prescription, tulis ubat tu suruh patient beli dekat luar, di farmasi luar. Tak pernah ada ubat. So mana duit-duitnya pergi? Mana ubat-ubatnya pergi? So sekian daripada saya. Assalamualaikum.